Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsul daripada Minyak Wangi to You. Okey. Bertemu lagi pada hari ini. Okey, hari ini saya nak share lagi mindset sebagai seorang usahawan yang berjaya. Okey, sebelum ni saya dah share dua part ataupun dua episod ataupun dua siri yang lepas. Okey. Dua siri yang lepas mindset usahawan yang berjaya. So episod 1 saya dah saya dah share, iaitu satunya adalah passion. Kita mesti ada passion untuk menjadi usahawan yang berjaya. Yang keduanya adalah mesti ada kepercayaan, percaya yang diri ini boleh berjaya. Dan part 2 saya ada share mindset usahawan berjaya adalah berani untuk menghadapi cabaran dan berani untuk menghadapi risiko. Okey, kali ini saya nak share lagi dua mindset yang harus kita ada sebagai usahawan yang berjaya. Okey. Dua mindset yang harus kita ada sebagai usahawan yang berjaya. Okey. So apa dia? Okey, untuk kali ini adalah saya nak share adalah berwawasan. Okey, kita haruslah menjadi usahawan yang berwawasan. Okey, untuk jangka pendek dan jangka panjang. So maksudnya macam ni. Kita dalam bisnes ni, kita tidak boleh berbisnes. Okey, kita tidak boleh berbisnes hanya sekadar buat bisnes. Maknanya kalau kita jual kalau kita jual air tebu lah contohnya kan, kita jual air tebu, so kita plan hanya just nak buka and then jual. So kita tak ada wawasan, maksudnya kita tak ada target, kita tak ada plan apa yang kita nak capai untuk contohnya bulan ni ataupun lagi 3 bulan ataupun sampai hujung tahun ataupun dah masa setahun. So kenapa kita harus berwawasan? Kenapa kita harus ada perancangan? Kenapa kita kena ada goal? Kenapa kita kena ada hala tuju? Okey, sebenarnya apabila kita memiliki hala tuju, kita memiliki goal, kita memiliki wawasan, so sekaligus kita akan berniaga, ada jalan ataupun ada hala tuju. Kita buat sesuatu, orang kata teratur, tersusun untuk mencapai sesuatu. Supaya dia teratur dan tersusun. Dan of course apabila kita berwawasan, berimpian, ada sasaran, sudah pastilah sasaran itu, impian itu something yang lebih better daripada sekarang. Contoh sekarang saya ada satu cawangan. Warung, contohnya warung. So bila kita set dalam bisnes kita, kita nak ada dua cawangan yang kedua pada tahun depan. So nampak tak? Wawasan ni akan membantu kita untuk berkembang. Kita tak akan letak satu wawasan yang sama. Hari ni kita ada benda ni dan lagi setahun kita nak ada benda yang sama. Kita tak buat macam tu. Wawasan bukanlah macam tu. Wawasan ni benda yang orang kata apa? Dia akan lebih baik daripada yang sebelum ini. Apa yang kita dah ada dia lebih baik. Jadi apabila kita ada wawasan, sekaligus kita akan melakukan kerja-kerja yang mengembangkan bisnes yang sedia ada sekarang. Sekaligus kita akan melakukan kerja-kerja yang akan mengembangkan bisnes yang ada sekarang. Macam tu. So itulah pentingnya kita kena ada wawasan. Bila kita ada wawasan, kita ada target. Bila kita ada target, kita ada hala tuju. So bila kita buat kerja, so kerja kita akan sentiasa untuk lakukan supaya apa yang kita ada ini menjadi lebih baik. So kerja kita akan sentiasa untuk menambah baik apa yang kita ada sekarang. Barulah kita akan nampak bisnes kita akan berkembang, ataupun barulah kita akan nampak bisnes kita akan terus bertahan. Yang macam sebelum ni saya selalu cakap, untuk bisnes ini bertahan, kita haruslah berkembang. So kita kena set lah wawasan, kita kena set lah target, kita kena set lah dream, apa dream kita. Kan, tahun depan apa kita nak buat, production banyak mana, sale banyak mana, perlu tambah manpower ramai mana, kena ada dana baru banyak mana, kena ada injection modal banyak mana.
So jadi sentiasa kerja-kerja kita akan menjadi kerja-kerja yang add value kepada bisnes kita sekarang. Sebab tu kita kena ada wawasan. Jadi orang yang tak ada wawasan ni adalah dia tak nak melihat peningkatan dalam bisnes dia. Dia tak nak tak nak orang kata lihat peningkatan dalam bisnes dia. So kita bila kita sebab tu orang yang berjaya dalam bisnes sebenarnya mereka ada banyak wawasan, mereka ada banyak impian, mereka ada banyak target yang ingin dicapai dalam masa jangka pendek atau jangka panjang. Kadang-kadang mereka ada sampai 2, 3, 4, 5, 10 target yang ingin dicapai. Sebab apa? Mereka ada banyak bisnes. Mungkin cabang bisnes mereka dah besar. Bisnes mereka dah besar. Walaupun dalam keadaan tengah susah, walaupun bisnes kita tengah down, mesti kena ada wawasan. Sebab bila dalam keadaan kita bisnes kita tengah down, lagilah pentingnya wawasan ni. Sebab bukan saja kerja-kerja kita yang kita lakukan adalah untuk menambah nilai kita punya orang kata kita punya bisnes, tapi dah masa juga untuk mengekalkan motivasi kita supaya sentiasa terus pandang ke hadapan. Jadi kita tidak orang kata kita tidaklah perlu berada di takuk yang sama ataupun pemikiran yang sama mengenang masa lalu terlalu lama. Jadi kita akan orang kata kita akan terus. Lagi satu, bila kita selalu berwawasan, mana memikirkan masa depan, kita nak tengok depan kita jadi apa, kita fikir jadi apa. Lama-lama apa yang kita impikan tu dia akan tersimpan dalam minda kita, sekaligus dia akan mencipta satu kepercayaan. So satu kepercayaan ataupun satu belief system dalam minda kita. Dan ini akan menjadikan kita akan sentiasa bersemangat, yakin yang kita boleh berjaya. Dia dah jadi satu macam orang kata apa, imajinasi. Macam saya sendiri pun selalu berimajinasi. Saya nak tahun depan saya nak ada apa, 2 tahun lagi nak ada apa. Dan imajinasi tu kalau kita fikir hari-hari, dia akan jadi semakin kuat dan dia akan drive kita punya motivasi kita. Sebab tu kita kalau orang berjaya ni tak habis-habis cerita pasal wawasan, impian, dream, tak habis-habis. Sebab inilah yang akan menjadi orang kata apa, dorongan kepada mereka untuk mereka bekerja lebih keras dan untuk mereka bekerja dengan lebih smart dan pintar. Macam tu. So anda boleh dapat tak sedikit sebanyak daripada point ni? Boleh dapat tak sedikit sebanyak daripada point ini? So itu dia, berwawasan. Penting sebenarnya wawasan ni, sangat penting. Sebab dalam keadaan kita down, kita tengah jatuh dan bisnes kita tengah tak okey, bila kita teringat kembali impian kita, dream kita, wawasan kita, target kita, apa yang kita nak kejar, dia akan memberi dia insya-Allah lah, dia akan memberi kesan yang lain. Dia akan memberi motivasi kepada kita, membuatkan kita terus bertahan. Kita terus bertahan dalam apa yang kita nak kejar. Macam tu. Okey, itu satulah. Okey, satu saya dah hurai. Banyak kelebihan wawasan ni sebenarnya, banyak sangat. Macam orang kata apa, dia umpama orang kata kalau untuk saya lah, dia adalah lebih kepada, kalau untuk saya dia sebenarnya banyak fungsi dia, dan yang paling penting untuk saya adalah untuk mengekalkan momentum motivasi saya. Sebab kita berbisnes ni memang tak lari daripada cabaran. Sekecil-kecil perkara yang kita buat sehingga sebesar-besar perkara, pasti kita akan menghadapi cabaran. Memang kita tak boleh nak buat apa. Kan? Tetapi apabila kita mengenangkan kita punya impian, apabila kita mengenangkan kita punya harapan, apabila kita mengenangkan kita punya orang kata target, so kita akan terinspirasi, kita akan ada motivasi. Apa yang selalu saya sematkan dalam hati saya adalah bila saya buat kerja, saya penat. Okey, saya bukan penat sebenarnya, saya cuma kurang motivasi. Saya selalu fikir macam tu. Kan? Sebab bagi saya, apabila kita buat satu benda yang kita suka, kita tak akan rasa penat. So apabila saya rasa penat, bagi saya, apa yang selalu saya fikir adalah saya kurang motivasi.
So antara perkara yang akan membangkitkan motivasi saya adalah impian, wawasan. Macam tu. Impian jangka masa pendek, impian jangka masa panjang. Nak bisnes ni, nak jadi apa lagi 5 tahun, nak dia sampai tahap mana dari segi materialnya. Mungkin kita ada dream car, kita mungkin ada rumah yang kita impikan, ataupun kita mungkin nak office kita lagi besar. Kan dari segi materialnya lah. Mungkin kita nak ada size office, gudang, kilang ataupun store yang lebih besar, boleh simpankan production untuk stok untuk mungkin ratus ribu, juta dan sebagainya. Okay. Itu satu poin lah. Okay. So video ini, live ini, saya buat dalam keadaan mengejut lah. Mungkin ramai orang tidak bersedia kan untuk menonton live saya ni. Tapi saya buat dalam keadaan mengejut. Sebab nak dapat free time ni untuk plan pun agak susah untuk bagi saya. So bila saya ada masa free, saya akan terus buat live. So insyaAllah, so kepada anda-anda yang tak sempat join live ini, bolehlah menonton kemudian. Okay. Apa lagi satu mindset yang untuk saya share kali ini adalah apa mindset yang harus kita ada dalam sharing kali ini adalah disiplin, fokus dan memberi komitmen yang tinggi. Okay, disiplin, fokus, komitmen yang tinggi dan konsisten. Okay, dia senangnya dalam satu ayat dia adalah buat sungguh-sungguh secara konsisten. Macam tu. Buat sungguh-sungguh secara konsisten. So bila konsisten, of course lah maksudnya kita berdisiplin. Bila kita berkonsisten, maknanya kita buat hari-hari, bertahun-tahun. Bukan saja berhari-hari, sebulan betul dah tak buat. Tak, maksudnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, barulah kita akan nampak result dia. So itu adalah maknanya buat bersungguh-sungguh secara konsisten. Dalam bisnes ni, untuk dapat result, dia tidak boleh dapat dengan terlalu cepat. Kalau dapat terlalu cepat pun, dia mungkin tidak kekal lama. Contohnya kita buat satu contohnya lah. Contohlah kita nak buat sharing kan. Kita nak buat sharing. Untuk dapatkan, orang kata apa? Untuk dapatkan view yang tinggi, kita tak boleh buat hanya dengan 1 sharing, 2 sharing, 5 sharing tu dapat view yang tinggi. Kita perlukan masa mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, barulah orang terima, barulah orang akan orang kata recognize kita. Sebab dah terlalu kerap melihat kita, dah terlalu banyak usaha yang kita curahkan, baru orang start recognize kita. Kadang-kadang kita buat konten tu bagus, video tu bagus, tapi nak dapatkan recognition tu dia lambat. Sebab kerana orang nak dia nak tengok kekerapan yang tinggi dan keseriusan tu, baru mereka boleh iktiraf kita yang kita ni okey, dan barulah dia orang nak start follow kita, dan barulah mereka akan boleh tanya mungkin tentang bisnes kita. Macam tu. So mungkin jadi untuk dapat result, barulah ni kita perlu fokus, kita perlu bersungguh-sungguh dan juga konsisten. Saya ingat lagi ada pepatah mengatakan impian hanya akan jadi angan-angan jika tidak berusaha dan tidak dilakukan secara konsisten. Impian hanya akan menjadi angan-angan jika tidak diusahakan secara bersungguh-sungguh dan konsisten. Bersungguh-sungguh, angan-angan tiap ayam pun tak boleh. Konsisten tu lebih penting. Banyak sebenarnya nak saya ceritakan tentang contoh-contoh orang yang konsisten melakukan satu perkara, orang yang konsisten bertahun-tahun untuk dapat result. Banyak sebenarnya. Banyak contohnya. Kan? Contohnya kalau kita ingat kisah Colonel KFC kan. Berapa tahun dia menjual ayam goreng dia daripada pintu ke pintu, rumah ke rumah. Kalau dia give up, ini antara cerita yang popular. Kalau dia give up awal, so dia tak akan dapat. Kan? Dia tak akan dapat apa yang KFC ada sekarang. So ramai orang 1 tahun, 2 tahun tak dapat apa pun. Tapi insya-Allah lah, ada orang sampai tahap buat konsisten sampai 10 tahun baru nampak hasil.
Saya sendiri pun saya nak cerita kan, saya ada buat video di YouTube kan. Untuk start orang tanya produk saya, untuk start orang PM saya untuk dapatkan produk saya, sebenarnya selepas usia channel YouTube saya mencecah 1 tahun ke atas. Sebelum tu saya buat je. Saya buat je video, buat sharing tips, sharing bisnes kita punya peluang bisnes kita sharing kita punya produk. Kita sharing je tanpa mengharapkan apa-apa pun. Tanpa mengharapkan apa-apa pun. Kan? Tapi selepas setahun, barulah dia orang tanya, Cik Samsul, saya ada tengok banyak video Cik Samsul. Boleh tak saya nak tahu tentang perfume Cik Samsul jual? Nak dapat ayat tu selepas makan tahun. Mungkin saya tak pandai macam orang lain. Mungkin saya tak terror macam orang lain untuk hasilkan konten-konten yang power. Kan? Sebab saya buat konten, saya tak reti nak buat konten yang ada unsur-unsur fun yang tinggi. So kebanyakan konten-konten saya adalah serius lah. Orang kata benda-benda yang serius. So mungkin benda tu tak menarik minat orang untuk view. Tapi selepas bertahun, mana selepas setahun ke atas, bila orang tengok video saya banyak dan konten saya orang tengok, oh sebanyak kita pasal bisnes. Barulah orang nampak. Ada je dah mula start follow tapi selepas tahun baru tanya. Baru dia orang nampak, baru dia orang iktiraf kita, recognize kita. Barulah mereka akan lebih percaya dengan kita. Selepas benda, baru dia tahu kita buat benda ni dah lama kot. Mamat ni dah promote benda ni dah lama kot. Baru dia akan nampak kita genuine, kita legit, kita betul-betul original, bukan fake, bukan scammer. Macam tu. So, disiplin. Satu lagi, disiplin. Maknanya, tidak boleh buat sekejap-sekejap, kena buat selalu. Kalau contohnya lah, kita nak buat telemarketing. Kita dah plan, kita nak buat telemarketing. Buat jadual. Mesti ada contohnya seminggu, mungkin 2 kali, 3 kali ataupun mesti buat hari-hari, buat jadual. Disiplinkan, jangan rasa nak buat, tak nak buat sudah. Disiplinkan, kena buat berterusan. Konsisten, disiplin. Sebab saya memegang kepada satu kepercayaan tau. Semua benda ni harus dijaga. Semua perkara harus dijaga. Contohnya iman kita harus dijaga. Berat badan kita harus dijaga. Bisnes kita harus dijaga. Hubungan suami isteri kita harus dijaga. Hubungan kita dengan anak-anak, saudara mara, kawan-kawan harus dijaga. Semua benda dia harus dijaga. Dia tidak boleh dibiarkan terabai. So bila dibiarkan terabai, maknanya benda tu akan hilang kawalan dan benda tu akan menjadi tidak seperti yang kita inginkan. Akan menjadi seperti tidak kita acukan. So hidup ni adalah orang kata kontrol, yang mana kita boleh kontrol lah. Kan? Maknanya yang kita boleh usahakan. Mana kita perlu jaga. Dia mesti ada penjagaan dia. So untuk penjagaan dia ada disiplin dia. Contohlah kita nak muka kita cantik. Senang. Kita nak ambil contoh yang senang. Kita nak kulit muka kita cantik. Dia ada disiplin dia. Kan? Kena pakai apa sebelum keluar. Kena buat treatment apa. Mungkin setahun sekali, 2 tahun, beberapa bulan sekali. Produk apa nak kena makan. So dia ada penjagaan dia. Macam ada kawan-kawan saya pernah kata lah pasal iman lah contohnya. Biasalah, so lah, iman ni kan turun dan naik. Lepas tu saya selalu komen, saya kata iman turun naik, saya tak jaga. Kalau jaga, maknanya disiplin. Seminggu mesti pergi kuliah. Mungkin sekali, 2 kali. Ataupun dalam seminggu mesti ada hari-hari yang baca Quran. Kalau tak boleh malam-malam, setiap malam pun ada malam-malam tertentu. Kan? Ada masa-masa khusus untuk kita konsentrate pada kita punya zikir. Betul pula ada masa yang khusus untuk kita belajar tentang mungkin kita belajar kitab-kitab. So saya kata kalau benda ni kita jaga, insya-Allah iman kita stable je. Sama juga dengan berat badan. Saya kata kalau kita jaga pemakanan kita hari-hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, insya-Allah lah berat badan kita stable lah. Yang berlaku biasanya tidak stable ataupun di luar kawalan dia bila kita tidak menjaga, tiada penjagaan. Kan bisnes kita kena pantau lah setiap bulan berapa sale yang kita nak, berapa sale yang kita boleh dapat, apa marketing yang kita kena buat. So apa sale activity yang kita kena buat.
Kan? Kos kita kawal dengan elok, tak elok. Ada tak kos-kos yang lari daripada yang kita dah plan? Kan? Kalau dah lari, apa yang kita kena buat? So, kita jumpa tak orang-orang yang staff-staff ataupun tim-tim yang terlibat untuk kawal benda-benda ni? Meeting tak dengan diorang? Brainstorm tak sama-sama? Kan? Betul pula, upgrade tak diri? Maksudnya, knowledge baru, equipment baru, tools baru yang ada dalam market. So, sama juga bisnes pun perlu dijaga. So, perlu disiplin, fokus yang tinggi dan juga konsisten. Kalau kita berniaga ni sampai mati, so sampai matilah kena konsisten. Kalau kita nak berniaga sampai umur 70, sampai 70 lah nak kena konsisten. So, itu dia. So, apa yang kita boleh kata kat sini adalah berwawasan, disiplin yang tinggi. Sebenarnya bisnes ni adalah satu benda yang orang kata kena berhempas pulas. Berhempas pulas. Orang kata mengalir keringat. Kan orang katakan sukan lasak. Apa lagi? Dan ya betul. Dia memang betul. Dia bukan benda-benda yang boleh buat simple-simple dan main-main. Kalau buat main-main simple-simple, insya-Allah lah bisnes tu mungkin ada, tapi kita mungkin akan tukar-tukar bisnes. Ataupun bisnes tu tak sustain lah. Maknanya kita buat main-main saja. So mungkin 2-3 tahun kita bisnes ni betul melingkup, betul 2-3 tahun untuk bisnes lain betul melingkup, betul 2-3 tahun untuk bisnes lain betul melingkup. Jadi dia tak akan kekal lama. Okay. So itu dulu 2 mindset ataupun 2 poin penting yang saya nak share untuk kali ini adalah iaitu berwawasan. Maknanya ada target, ada impian dan untuk jangka masa pendek dan jangka panjang. Dan yang keduanya adalah mestilah berdisiplin, fokus yang tinggi dan konsisten dalam melakukan kerja-kerja dalam bisnes kita. Okay. So saya harap video ini mampu memberi manfaat. Saya harap live ini memberi manfaat kepada anda. Jika live ini ataupun video ini bagus, so diharap anda boleh share lah. Kan, ataupun boleh tinggalkan komen di bawah. Okay, ada sebarang pertanyaan tak yang boleh saya buat live ataupun video akan datang untuk menjawab persoalan itu. Okay. Okay. So sekian dahulu daripada saya untuk kali ini. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.